Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada rakan-rakan semua dan kepada Ustaz yang mengajar kami. Okey, pada hari ini saya akan membentangkan tentang penghayatan etika dan peradaban. Okey, seperti yang kita tahu, penghayatan etika dan peradaban ni ialah etika dan peradaban acuan Malaysia yang pecah kepada tiga, iaitu etos, etika dan etiket. Okey, faham sikit tu Okey, etika ialah nilai akhlak yang menjadi pegangan. Manakala etiket pula ialah adab dan peraturan. Dan etos pula ialah ciri sesuatu bangsa, budaya. Okey, kita balik pada seterusnya. Pergerakan idea dan gerakan adalah berdasarkan kolonial, pro-kolonial dan pasca-kolonial yang berlaku pada pemerintahan di tanah Melayu daripada segi politik, ekonomi dan juga pemikiran. Okey. Seperti yang kita tahu juga, dalam kategori ini, yang pertama adalah kolonial. Kolonial ni adalah penyumbang tradisi dan modernisasi yang berlakunya peralihan besar yang menyebabkan penduduk di kawasan yang dijajah bertukar bentuk dari segi pemikiran akibat pengaruh daripada kolonial ini tersebut. Contoh perubahan adalah peradaban daripada bahasa Jawi ditukarkan kepada bahasa Rumi. Okey. Seterusnya, pro-kolonial adalah zaman negara yang belum dikenali sebagai Malaysia ataupun zaman sebelum dijajah. Dan last sekali, zaman pasca kolonial merupakan era moden dengan masyarakat yang menerima variasi pencampuran versi serta etika. Okey, ini maknanya bila zaman dah makin moden, orang dah boleh adapt benda ni. Jadi mereka dah boleh terima dengan pemikiran terbuka. Tak ada macam pada zaman-zaman dahulu, bila nak terima pun mereka macam still takut-takut untuk terima benda-benda baru macam ni. Seterusnya, adab pula. Adab merujuk pada pengerti tingkah laku bahasa yang dituturkan dengan tata tertib yang sopan. Okay, macam yang kita ketahui, orang-orang Melayu banyak mementingkan adab. Okay, selain daripada itu, terdapat juga adat resam tradisi, di mana setiap bangsa ni ada adat resam tradisi masing-masing. Contohnya macam adat bercukur jambul, lagi adat berkahwin semua tu. Lepas tu adalah banyak lagi lah. Konsep etika ni pula adalah konsep etika dan peradaban ni pula adalah untuk mengetahui pengaruh daripada satu tamadun kepada tamadun lain. Contohnya, Malaysia banyak dipengaruhi oleh tamadun India dalam penyebaran agama Hindu, budaya dan seni tarian dan kesusastraan dan sebagainya lah. Okey, seterusnya kita balik pula kepada konsep negara. Seperti yang kita ketahui, sesuatu etnik mempunyai pertalian sejarah, tradisi, budaya dan dengan kawasan sekitaran yang mempunyai geografi yang tertentu. Geografi fizikal ni yang mempengaruhi sesuatu budaya tersebut. Sebagai contohnya, geografi tanah Melayu pada suatu ketika dahulu dikelilingi Laut Cina Selatan dan Selat Melaka. Jadi, dengan adanya kedua-dua kelebihan geografi ni telah menjadikannya satu tempat untuk pertemuan pedagang-pedagang daripada semenanjung tanah Arab sampailah ke negara matahari terbit, iaitu Jepun. Daripada situ Malaysia menjadi Malaysia ataupun pada ketika dahulunya tanah Melayu menjadi pelaburan paling popular untuk kegiatan perdagangan. Sekaligus perkara ini menyumbang kepada terbentuknya penghayatan etika dan peradaban disebabkan pelbagai bangsa yang membentuk satu kependudukan di satu komuniti yang berasingan di tanah Melayu pada ketika itu. Pada ketika itu, masyarakat Melayu ini dipecahkan kepada tiga, iaitu Melayu, Cina dan India di semenanjung. Disebabkan perkara tersebut, banyaknya menerima pengaruh daripada luar. Bumi Putra Sabah seperti keadaan dusun, bajau dan lain-lain
terpisah daripada adat ini kerana tidak termasuk dalam lingkungan Semenanjung Tanah Melayu pada waktu ketika itu. Okey, konteks yang terakhir untuk penghayatan etika dan peradaban ni adalah konteks pasaran. Masyarakat Melayu pada suatu ketika dahulu mengamalkan kegiatan ekonomi sehari-hari, iaitu kegiatan ekonomi masyarakat yang paling asas dan hanya cukup untuk menampung keperluan diri sendiri dan keluarga mereka sahaja. Kerajaan telah menjalankan strategi penyusunan semula masyarakat untuk menyelesaikan kedudukan yang tidak seimbang daripada segi pengusahaan ekonomi dalam kalangan kaum untuk menggalakkan kemajuan ekonomi agar semua jurang masyarakat dapat dirapatkan. Perkara ini dapat kita lihat apabila pada suatu ketika dahulu masyarakat hanya mementingkan diri sendiri dan keluarganya saja tanpa melihat daripada sudut lain untuk mencari keuntungan. Mereka lebih kepada untuk memastikan diri mereka dapat keperluan yang cukup untuk meneruskan hari yang seterusnya. Selain itu, falsafah dan pemikiran tradisional juga mempunyai perspektif pandangan yang berbeza kerana seperti yang kita ketahui, perspektif masyarakat dahulu hanyalah untuk survive ataupun hanyalah untuk meneruskan kehidupan, yang berbeza dengan masyarakat kini yang lebih kepada membentuk ekonomi yang lebih mantap untuk kesenangan pada masa akan datang. Seterusnya pula, falsafah pemikiran ini yang moden pula mempunyai perspektif yang berbeza dengan pandangan manusia boleh bentuk matlamat yang lebih cerah, yang lebih tinggi lagi, matlamatnya dah lebih cerah. Seperti yang diketahui tadi, masyarakat pada zaman moden ini lebih berpandangan jauh nak dibandingkan dengan masyarakat pada zaman dahulu yang hanya mementingkan satu perkara saja.